Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke YouTube channel aku. Pada sesiapa yang masih baru lagi dekat dalam channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan pada sesiapa yang memang dah lama tengok video kat YouTube channel aku ucapkan selamat kembali. Hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan satu perkara yang agak terkeluar sikit lah daripada kebiasaannya video kat dalam channel ni. Biasa aku cakap pasal fitness kan. Cubalah cakap berkenaan dengan satu topik yang agak kontroversi dekat media sosial baru-baru ni. Di mana ada dua individu yang agak popular dekat Malaysia ni salah faham lah antara satu sama lain. Dua individu yang aku maksudkan tu adalah pencetus Umar Rahmat dan juga artis, rapper dan juga businessman, iaitu Caprice. Siapa yang tak kenal Caprice? Semua orang kenal Caprice. Siapa yang tak kenal Piyu Rahman? Hampir semua orang lah kenal Piyu Rahman. Cakap berkenaan benda ni, aku tak adalah kata rapat ke atau kenal dia orang secara on the personal level, tapi aku pernah satu kualiti sama lah dengan pencetus Umar Rahmat ni. Secara peribadinya aku nampak dia ni macam Caprice lah kan. Cara dia cakap, dia is a very good leadership. Apa yang dia cakap is very contextual. Aku tak pandang dia sebagai seorang ustaz ataupun pencetus rumah lah pada waktu tu. Aku pandang dia lebih kepada seorang ketua, seorang leader, seorang yang boleh memimpin pada waktu tu. And I respect him very very much even sampai sekarang pun. Tapi aku pun tak ada mengikuti perkembangan dia lepas daripada rancangan pencetus rumah tu. Aku adalah tengok video dia satu atau dua. Aku pernah nampak dia dekat TV, Coffee with Mufti. And Caprice, aku pun tak berapa kenal dia sangat. Aku pun just recently follow dia kat social media. Tapi aku tahulah dia ada buat video 1 minit tu kan. Hey, what's up guys, it's Caprice. What is on the news today? Dan aku pun rasa aku agak entertain lah dengan apa yang dia buat kan. Untuk video kali ni aku bukanlah nak kata bash salah satu daripada diorang ke. Video ni just nak menyatakan aku punya honest opinion lah berkenaan dengan mereka berdua. Video ni akan fokus lebih kepada kenapa lebih ramai orang follow Caprice berbanding orang follow pencetus Umar Rahmat. And disclaimer, video ni just pandangan aku saja. Mungkin apa yang aku cakap tak betul, mungkin korang ada pandangan yang lebih baik. Kalau korang ada pandangan lebih baik, kau boleh nyatakan kat ruang komen. Tapi sebelum tu, kau tolong like dulu video aku, okay? Kenapa aku rasa lebih ramai orang follow Caprice berbanding orang follow Piyu Rahmat? Social media pun kita tahu kan, Caprice ada berapa? 1.2 juta follower. Tapi aku rasa follower Sajat lagi ramai ni. Even pencetus Umar Rahmat pun ada 239,000 follower by the time aku buat video ni. Even Caprice ada lebih 1 juta follower dekat situ. Jadi yang pertama aku rasa kenapa lebih ramai orang follow Caprice adalah sebabnya Caprice adalah the best social media strategist. Caprice ni dia bukan saja faham akan anak muda, bukan saja dia faham golongan remaja, tapi dia faham macam mana algoritma dalam social media ni bekerja tau. Okay, pada siapa yang tak biasa dengan content creation yang berlaku dekat dalam social media ni, as such as YouTube ke Instagram ke kan, dalam social media engagement is very important tau. Engagement ni adalah penglibatan orang. Bila contoh aku buat video, engagement ni lebih kepada orang komen, orang like, orang share kita punya content. And melihat pada Caprice, dia sangat-sangat faham akan macam mana algoritma kat dalam social media ni bekerja tau. Lebih banyak komen kau dapat, lebih banyak like kau dapat, lebih banyak share yang kau dapat, dia akan meningkatkan lagi lebih ramai orang yang boleh tengok kau punya content tau. Dan kenapa aku rasa Caprice faham benda ni, sebab dia pun sendiri adalah seorang software developer. Advantage lah untuk dia. Dia boleh apply dia punya knowledge kepada benda ni lah. Kau sendiri pernah terfikir tak kenapa video Caprice kebanyakannya cuma 1 minit je, sedangkan dia ni seorang rapper dan kebanyakan lagu dia pun 3 minit kan, 5 minit? Sebabnya adalah bila video tu makin pendek, semakin tinggi audience retention. Audience retention ni apa? Audience retention ni adalah orang tengok video kau sampai habis. Maknanya kalau 1 minit, orang akan tengok full video 1 minit. Dan bila video tu makin pendek, makin senang lah orang nak tengok video tu sampai habis. Kalau kau compare ceramah agama yang ada kat YouTube, ya, kebanyakannya 17 minit atau mungkin 10 minit kan. Kenapa YouTube tak banyak suggest video yang macam tu dekat YouTube? Pasal audience retention kurang. Kebanyakan orang yang tengok video tu, dia tak akan tengok sampai habis lah. I mean, ada lah orang tengok sampai habis. Even aku sendiri pun tak tengok video tu sampai habis. Even sampai satu part yang aku rasa macam dah aku tak nak dengar ataupun mungkin aku bosan, aku akan tutup lah video tu. And that thing affect algoritma pada video tersebut lah. Dan Caprice ni dia lebih fokus pada video yang pendek saja, short video. Macam editing dia pun nampaknya sangat-sangat bagus. Dia lebih fokus pada nak memberi konten. So apabila orang tengok video tu dalam 1 minit, kau akan dapat something, orang berpuas hati, mungkin orang komen atau orang like. Dan Caprice ni pula dia rajin lah bercakap berkenaan dengan topik-topik yang kontroversi, yang trending, sebab nak meningkatkan engagement tu pula lah. Bila topik tu ada banyak orang cakap, bila dia buat video berkenaan dengan spesifik topik tu, lebih ramai orang akan cari lah. Dia akan meningkatkan SEO, Search Engine Optimization. Dan konten dia pun is very shareable. Orang pun senang faham apa yang dia cuba nak sampaikan. Dan dia consistently upload video selama aku rasa 5 tahun ke apa kan. Aku pun tak tahu, aku pun baru je follow dia. Tapi aku rasa dia buat video cukup lama lah. Sebab sebelum daripada aku follow dia sendiri pun, aku dah pernah tengok video dia dekat suggested, dekat explore tab aku punya Instagram. Dan dia pun upload video pada peak hours, iaitu waktu yang sangat-sangat sesuai, waktu yang trafik tinggi, yang banyak orang scroll social media pada waktu tu. Okay, benda ni sebenarnya nampak macam biasa, tapi sebenarnya it's very detailed process lah. For me, Caprice has a very smart marketing strategy lah. Consider pula dia adalah seorang entrepreneur kan, seorang businessman kan. So dia tahu benda ni and dia pandai nak adapt benda ni kepada social media dia. Aku terpaksa puji lah Caprice dalam bab ni. Tapi aku tak tahulah siapa yang edit video dia atau mungkin post video dia. For me, that guy is
is very smart lah. Okay, dan kalau kita compare macam dia punya konten, dia punya IG dengan konten yang ada dekat Pencetus Rumah Rahmat, kita nampak beza dari segi kualiti konten lah dekat situ. Even kita tahu lah macam Pencetus Rumah Rahmat ni dia lebih berilmu lah dalam apa yang dia cakap kan, tapi dia tidak begitu, orang kata tu tak macam Caprice lah. Dia tak consistently upload video, dia tak cakap berkenaan dengan topik-topik yang trending. Even macam dekat Facebook dia pun dia lebih banyak menulis berbanding dia bercakap dekat dalam video kan. So for me, itu satu benda yang kebanyakan ustaz, ahli agama ni boleh belajar lah daripada Caprice. Macam just because of one issue, jangan cuba ambil benda tu literally lah. Kita tengok macam mana, kenapa orang lebih ramai suka Caprice kan. Tengok dia punya strategi dia, tengok apa yang dia buat, apa yang dia konsisten buat. Pada aku itu lebih penting lah daripada kita cari salah dia. Lepas tu kau buat satu komen yang mungkin tak ramai orang bersetuju kan. Aku tak katalah benda tu salah, cuma pada pandangan aku sebagai seorang ahli agama, sebagai seorang ustaz, you have a better way to sampaikan you punya message terhadap sesuatu lah. Dan sebab yang kedua kenapa aku rasa Caprice ada lebih banyak audience adalah sebab Caprice ni kita boleh anggap dia sebagai seorang kawan lah, berbanding dengan Piyu Rahmat ni kita anggap dia sebagai seorang leader. Dia ada ciri-ciri leadership. Macam mana cara kita treat kawan kita, macam mana cara kita treat kita punya ketua, is so different lah. Macam Caprice ni adalah seorang kawan yang kau suka jumpa lepas daripada habis kerja, lepak mamak, sebab kau suka dengar dia cerita, apa yang dia cakap, idea dia bernas, and he is very entertaining. Adakah Caprice tahu berkenaan dengan hukum hakam dalam Al-Quran? Adakah dia boleh digelar sebagai ustaz? For me, of course lah, tak. Dan aku rasa pun Caprice pun tak anggap diri dia sebagai seorang ustaz lah. Siapa yang follow Caprice untuk belajar tilawah Al-Quran kan? Dia punya knowledge dalam ilmu agama pun pretty much basic and quite repetitive lah. Takkanlah ustaz-ustaz ni triggered bila Caprice ajak dia punya followers bersolat. Macam tak logik ya. Come on lah. Orang macam Pencetus Rumah Rahmat ni adalah seorang yang kau boleh look up, yang kau akan cari bila macam kau nak tahu sesuatu dengan lebih banyak lagi. Tapi at the same time kau tak boleh relate dengan dia punya personality. That's the problem lah. Dan macam mana Pencetus Rumah Rahmat ni dia nak mendekatkan diri dia dengan masyarakat? Buat apa yang macam Caprice buat? Apa dia punya content strategi dia? Dan aku rasa benda yang mencetuskan isu ni adalah apabila Caprice live interview Fin Jamal kan. Pada pandangan peribadi aku lah, aku rasa bila kau cuba tanya benda-benda yang kritikal, isu-isu yang kritikal berkenaan dengan agama pada orang-orang yang macam tu, macam orang yang artis ni, kau kena bersedia yang jawapan yang diorang bagi tu adalah bukan satu benda yang kau nak dengar tau. Aku tak adalah kata apa yang dia cakap tu betul, tapi apa yang dia cakap tu ada betulnya lah. Adakah kau setuju dengan pandangan aku? Kalau kau setuju, kau tekan like. Mungkin kau ada apa-apa nak tambah ke, boleh tulis kat comment section tu. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Dan kalau kau suka konten-konten yang berkenaan dengan fitness selain daripada konten macam ni, kau boleh tengok YouTube channel aku, atau mungkin kau visit Instagram aku, Adam Fitness yang 24. Jangan lupa subscribe, tekan button loceng. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih dan bye-bye. Takkan ku biarkan walau ribut menyentuh